Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Wana Anis Nadia binti Abdul Wahab, nombor matrik 281960. Bab 10. Dasar Kerajaan. Dasar adalah membawa maksud, asas, panduan, pendapat, falsafah ataupun aturan. Faktor perbuatan dasar adalah keadaan geografi, contohnya seperti iklim, sumber jadi dan topografi. Demografi, contohnya seperti saiz populasi, umur dan lokasi, politik, struktur sosial, sistem ekonomi dan hubungan antarabangsa dan pertahanan. Dasar selepas kemerdekaan. Dasar ekonomi baru. Objektif dasar ekonomi baru adalah membasmi kemiskinan tanpa mengira kaum, khususnya di kawasan luar bandar, membasmi pengenalan kaum mengikut jenis pekerjaan mereka, menambahkan lagi pelibatan rakyat tempatan, khususnya orang-orang Melayu dalam sektor syarikat berhad. Strategi yang disusun dalam DEB adalah memodernkan kehidupan di luar bandar melalui pembangunan wilayah baru seperti Dara, Kejora dan Jengka, memperbaiki mutu dan taraf hidup rakyat, khususnya orang Melayu melalui pendidikan, latihan dan kesihatan, meningkatkan lagi daya pengeluaran dari pendapatan, khususnya di sektor luar bandar, mewujudkan peluang pekerjaan untuk semua kaum dan mewujudkan kelas peniaga, perdagangan dan perusahaan Melayu. Pencapaian DEB ialah purata pendapatan isi rumah telah berubah, kadar kemiskinan telah dapat dikurangkan, pengenalan kaum mengikut jenis pekerjaan dalam kalangan orang Melayu berkurangan, berlaku peningkatan migrasi dari luar bandar ke bandar kerana peningkatan orang Melayu dalam sektor-sektor moden di bandar dan aktiviti yang penting serta kritikal. Ini menunjukkan akan ada peningkatan produktiviti menerusi persaingan ekonomi. Dasar pendidikan kebangsaan. Objektif dasar pendidikan kebangsaan ialah berdasarkan seperti mana dalam pendahuluan Akta Pelajaran 1961, melahirkan masyarakat yang bersatu padu, melahirkan insan yang berilmu dan berakhlak, memberi sumbangan kepada keharmonian dan kemakmuran masyarakat. Strategi dan pelaksanaan dasar pendidikan kebangsaan menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan dan perantar, mewujudkan satu kurikulum dan peperiksaan yang sama, memperkenalkan KBSR dan KBSM, menggalakkan perkembangan yang baik dalam bidang kurikulum dan bersatu padu, menyingkirkan tata cara pengurusan pendidikan, meningkatkan mutu pendidikan, mengadakan peluang pendidikan asas selama 9 tahun, mendemokrasikan pendidikan dari segi peluang dan mutu, menyediakan pendidikan rendah mengikut kurikulum baru sekolah rendah dan kurikulum bersepadu sekolah menengah, meluaskan pendidikan teknik dan vokasional, memperbagai dan membanyakkan kemudahan pendidikan di peringkat universiti, mempertingkatkan pendidikan kerohanian, moral dan disiplin, menjadikan bahasa Melayu dan bahasa Inggeris sebagai mata pelajaran wajib dan memberi peluang yang sempurna kepada bahasa Tamil dan bahasa Cina, menggalakkan aktiviti kurikulum yang memupuk disiplin seperti kadet tentera dan kadet polis. Dasar kebudayaan kebangsaan. Objektif dasar kebudayaan kebangsaan adalah membantu mencapai perpaduan dalam kalangan rakyat Malaysia, memupuk dan menjamin keutuhan identiti kebangsaan dan memperkayakan dan mempertingkatkan mutu kehidupan manusia serta menanam sikap kerohanian yang seimbang dengan pembangunan kebudayaan di Malaysia. Strategi dan pelaksanaan dasar kebudayaan kebangsaan mengadakan program pemulihan, pemeliharaan dan pengembangan usaha sama penyelidikan, pembangunan pendidikan dan pengembangan budaya. Mewujudkan komunikasi yang berkesan ke arah kesedaran kebangsaan, kenegaraan dan nasionalisme Malaysia, meningkatkan pembinaan sosial budaya tempatan ke seluruh negara, meningkatkan taraf kesenian dengan bersungguh-sungguh dan mencirikan sifat-sifat persamaan batas suku kaum dalam memperlihatkan sebuah negara yang merdeka. Pencapaian dasar kebudayaan kebangsaan terdapat pencampuran, adaptasi dan pembelajaran budaya kaum-kaum lain di Malaysia yang dapat dilihat dalam aspek pemakanan, pemakaian dan bahasa. Walau bagaimanapun masih jauh lagi pencapaian diharapkan dari matlamat asal dasar ini dalam kalangan rakyat Malaysia secara keseluruhannya. Dasar perindustrian negara dalam tempoh 1971 hingga 1980, dasar-dasar yang telah menggalakkan perkembangan sektor perindustrian telah dilaksanakan dengan tujuan untuk mewujudkan perubahan penting dalam sektor ini sebagai langkah untuk mempelbagai dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara.
Usaha tersebut telah bermula dengan menyediakan tapak-tapak perindustrian di kawasan tertentu dan memberi galakan kepada pelabur asing untuk meningkatkan pertumbuhan sektor ini. Pihak swasta diberi peranan penting sementara pihak kerajaan pula menyediakan kemudahan sosio-ekonomi yang diperlukan dalam perkembangan sektor ini. Justru dalam penggalakkan perkembangan perindustrian negara ada 4 perkara yang ditekankan, iaitu strategi pelindungan, tarif, galakan pelaburan, jaminan dan penyediaan dari segi infrastruktur dan institusi. Dalam meningkatkan sosioekonomi negara, bidang perindustrian adalah menjadi tumpuan kerajaan dalam pembentukan dasar seterusnya. Contohnya dalam tempoh pelaksanaan DEB, kerajaan telah memberi tumpuan yang khusus ke atas pertumbuhan industri, terutamanya industri yang berorientasikan ekspor dan industri yang menggunakan tenaga buruh yang banyak. Kerajaan telah menggubal Pelan Induk Perindustrian pertama yang meliputi tempoh 10 tahun iaitu dari tahun 1986 sehingga 1995. PIP pertama telah diumumkan pada Februari 1986, kemudian ia diteruskan dengan Pelan Induk Perindustrian kedua pada tahun 1996. Pendedahan ke arah perindustrian ini adalah usaha untuk menjadikan Malaysia sebagai sebuah negara industri pada abad ke-21. Dasar pandang ke timur. Satu dasar kerajaan yang agak unik sewaktu dalam pemerintahan Tun Dr. Mahathir Mohamad. Ia diumumkan pada 8 Februari 1982 di persidangan 5 Joint Annual Conference of Majika or Jamaica of di Hilton, Kuala Lumpur. Dasar ini secara keseluruhannya adalah bertujuan untuk menggalakkan pembangunan ekonomi menerusi proses perindustrian yang pesat dengan menggalakkan rakyat untuk mempelajari teknologi dan etika kerja Jepun dan Korea Selatan. Tujuan utama dasar ini adalah untuk menyemai nilai etika kerja dan amalan pengurusan dalam kalangan rakyat Malaysia yang menitik beratkan kerja bersungguh-sungguh, kesetiaan kepada perusahaan, dedikasi dan sikap berdikari menerusi usaha yang penuh keazaman dan mempunyai daya usaha. Penekanan antara hubungan pengurus dan pekerja juga dinyatakan dalam dasar pandang ke timur ini. Ia bertujuan untuk menggalakkan jurang hubungan antara dua pihak ini yang boleh memberi kesan dalam perusahaan atau industri. Hubungan menerusi semangat masyarakat adalah penting dalam meningkatkan produktiviti dan kualiti. Meskipun nilai dan etika kerja dari timur akan digarapkan dalam sistem nilai bekerja di negara ini, namun tidak semestinya perlu mengikut negara Jepun dan Korea Selatan. Dasar belia negara. Golongan belia adalah golongan harapan negara. Sebuah negara yang tersusun dengan baik adalah masa depan perlu dilihat pada generasi belianya pada masa kini. Justru, sumbangan belia dalam pembangunan negara juga tidak boleh diketepikan. Objektif dasar belia negara untuk menyemarakkan semangat rukun negara, untuk mendedahkan dengan semangat perpaduan, kesukarelaan dan kekitaan, untuk melahirkan kerjasama dalam proses perancangan nasional, menanam sifat dan nilai moral yang tinggi bagi kesejahteraan mental dan fizikal, pengetahuan yang diamalkan secara mendalam. Dasar Pembangunan Nasional. Objektif dasar pembangunan nasional ialah mewujudkan perpaduan negara, membolehkan Malaysia mencapai taraf sebagai sebuah negara maju, memperkukuhkan lagi kestabilan sosial, politik dan ekonomi negara. Strategi dasar pembangunan nasional bergantung sepenuhnya pada sektor swasta yang dapat meningkatkan status sosioekonomi negara. Namun demikian, pihak kerajaan memberi sokongan dan membantu melalui penyediaan infrastruktur fizikal yang mencukupi. Dasar Pembangunan Nasional menggariskan 4 dimensi ke arah pendekatan strategi ekonomi, iaitu mengagihkan tumpuan membasmi kemiskinan dalam kalangan golongan termiskin, mewujudkan guna tenaga dan pembangunan pusat sebuah masyarakat, perdagangan dan perindustrian bumi putera, meningkatkan penyertaan sektor swasta, memberikan tumpuan kepada pembangunan sumber manusia. Pencapaian dasar pembangunan nasional ialah mewujudkan keseimbangan di antara pertumbuhan ekonomi dan pengagihan yang saksama, memastikan pembangunan yang seimbang, menggalakkan pengosian yang adil dan saksama, mengukuhkan integrasi nasional antara negeri dan kawasan bandar dengan luar bandar, membangunkan masyarakat yang maju yang dapat menikmati kesejahteraan hidup yang tinggi, memajukan pembangunan sumber manusia, menjadikan sains dan teknologi sebagai tugas penting dalam perancangan dan pembangunan sosioekonomi
negara memastikan perlindungan terhadap alam sekitar dan ekologi dalam jangka masa panjang. Objektif dasar wawasan negara ialah membentuk masyarakat Malaysia yang hidup dalam harmoni serta berkongsi untung nasib sepenuhnya dengan saksama, membina bangsa yang berdaya tahan, menggalakkan perwujudan masyarakat yang saksama, mengekalkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, mempertingkatkan daya saing, membangunkan ekonomi berasaskan pengetahuan, mengukuhkan pembangunan sumber manusia, meneruskan pembangunan alam sekitar yang mampan. Strategi dasar wawasan negara ialah meneruskan pengurusan ekonomi makro yang mantap, memperkukuh dan menyelaras program dan strategi pengagihan bagi memastikan penyertaan seimbang dalam kalangan kumpulan etnik, kumpulan pendapatan dan wilayah, meningkatkan pertumbuhan produktiviti melalui pemantapan pengetahuan, kemahiran dan kepakaran pekerja, mengukuhkan pendidikan dan pembangunan, memperluaskan penggunaan ICT, memperkukuhkan asas sumber manusia, melaksanakan pendekatan menyeluruh dan bersepadu, meningkatkan kualiti hidup melalui peningkatan akses kepada perkhidmatan sosial, mempergiatkan usaha bagi memupuk dan menyemai nilai-nilai positif dan sifat murni. Pencapaian dasar wawasan negara ialah kerajaan akan menyemarakkan semangat patriotik dalam kalangan masyarakat yang berbilang kaum. Kerajaan akan menyekat aliran model jangka pendek yang bersifat spekulatif. Kerajaan menggalakkan pelaburan asing dalam industri yang berintensif modal dan berteknologi tinggi. Transformasi Nasional 2050. Setelah kita membincangkan dasar-dasar selepas kemerdekaan, selanjutnya untuk mencapai hasrat wawasan 2020, maka kita perlu menghadapi masa hadapan yang lebih mencabar sebagaimana yang diberi penekanan dalam Transformasi Nasional 2050. TN50 adalah satu inisiatif berjangka masa panjang. Sebenarnya merupakan kesinambungan dari wawasan 2020, iaitu dari sebuah negara berstatus maju seterusnya bermatlamat untuk mencapai kesejahteraan rakyat, menjadikan Malaysia sebuah negara yang berinovasi dan berada dalam tangga teratas dunia dalam pencapaian ekonomi. TN50 telah diperkenalkan oleh Perdana Menteri Malaysia yang ke-6, iaitu Datuk Seri Mohamed Najib Tun Abdul Razak, sewaktu pembentangan bajet 2017. TN50 menggariskan 5 aspirasi, iaitu masyarakat inklusif, terbuka dan bersemangat, persekitaran hidup pintar dan selamat, peneraju adil dan ekonomi yang terkini, masyarakat yang terhubung dan inovatif serta mengadaptasi kepada teknologi baru, berpengaruh di peringkat global dengan model pentadbiran negara yang efektif. Seterusnya dalam mencapai hasrat TN50 ini, maka Datuk Seri Mohamed Najib Tun Abdul Razak menggariskan 4 tonggak utama yang menjadi agenda perubahan kerajaan, termasuk dalam aspek ekonomi dan sosial. 4 tonggak utama itu adalah model ekonomi baru, program transformasi ekonomi, konsep Satu Malaysia dan program transformasi kerajaan.